غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita sambung hadis 40, iaitu pada hadis yang ke-26. Minggu lepas kita telah dapat menamatkan hadis yang ke-25, iaitu berkaitan dengan kelebihan ataupun kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan keluasan rahmatnya. Pada ini kita tengok hadis yang ke-26 yang diberi tajuknya memperbaiki keadaan sesama manusia dan keadilan ke atas mereka. Jadi tajuk ni diletakkan oleh penulis kitabnya lah, Dr. Mustafa Al-Murah dan rakan-rakan dia. Jadi kita tengok mata hadis ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu baina ithnain sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap anggota pada manusia itu padanya ada sedekah. Setiap hari terbit padanya matahari, berlaku adil di antara dua orang adalah sedekah. Membantu seorang lelaki untuk menaiki ke atas binatang tunggangannya adalah sedekah. Atau mengangkat barangnya, yakni ke atas tunggangannya itu adalah sedekah. Kalimah tayyibah, yakni ucapan yang baik adalah sedekah. Dan setiap langkah yang dilakukan untuk mengerjakan salat adalah sedekah. Mengalihkan benda-benda yang menyakitkan dari jalan adalah sedekah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab As-Sulh, bab kelebihan islah. As-Sulh itu bab kelebihan islah, yakni pembaikan. Al-islah di antara sesama manusia dan keadilan sesama mereka. Dan kitab Al-Jihad, iaitu bab kelebihan siapa yang menolong mengangkat barang sahabatnya di dalam perjalanan. Dan bab hadis nombor 2827. Yang keduanya di dalam kitab Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Az-Zakah, bab menjelaskan bahawa sedekah terletak di atas setiap jenis perbuatan ma'ruf, kebaikan, iaitu hadis nombor 1007 dan 1009. Jadi boleh kita rujuk dalam Sahih Muslim dan juga dalam Sahih Bukhari. Itu nombor hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih. Kepentingan hadis: kesatuan hati kaum muslimin dan perpaduan mereka adalah merupakan antara objektif dan maksud-maksud terbesar agama Islam. Termasuk juga ke dalam objektif dan maksud-maksud ini ialah menegakkan kalimah yang hak dan pengukuhan kekuatan mereka serta kemenangan mereka ke atas musuh Allah dan musuh mereka.
Segala objektif dan maksud ini tidak akan terhasil kecuali dengan sikap bantu-membantu, tolong-menolong, dan saling berganding bahu di antara setiap individu di dalam masyarakat Islam itu. Ini berkaitan hadis ini, kepentingan hadis ini iaitu berkaitan dengan bagaimana pentingnya kesatuan umat Islam. Ia berdasarkan kepada mata hadis ta'dilu basnaini, ta'dilu baina snaini sadaqah. Di mana berlaku adilnya kita mendamaikan antara dua orang yang berselingkuh itu merupakan satu sedekah dalam agama kita. Ia merupakan satu objektif yang besar, maksud dan tujuan utama agama Islam ini, iaitu mempersatukan, mengeratkan hubungan sesama umat Islam kaum muslimin. Hadis yang mulia ini berkongsi dengan seruan kepada sikap sedemikian oleh perkataan dan amalan serta hukum hakamnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu hadis yang kita dengar. Ayat tadi pun juga selalu kita dengar juga. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama masalul jasadil wahid. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. Maksudnya perumpamaan orang yang beriman itu di dalam berkasih sayang dan cinta mencintai sesama mereka adalah seumpama satu jasad. Jika satu anggota sakit, maka seluruh anggota akan merasai kesakitannya dan turut serta berjaga malam dan merasai demam. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim juga. Tentang bagaimana Nabi mengisahkan kepada kita di sini bahawa yang boleh kita faham, kita sebagai manusia yang diciptakan Allah Taala ini tidak boleh lari daripada berlakunya pertelingkahan dan perselisihan sesama kita, sama ada kita dengan isteri kita, anak anak kita, adik-adik kita, apatah lagi dengan orang kampung kita, sesama kita seagama. Itulah di antara sunnatullah, sunnah Allah SWT dalam kehidupan. Dia panggil sunnatul ikhtilaf, sunnah berlakunya, kita kata apa, ketidaksamaan, perbezaan di antara kita, itu satu sunnah yang diharuskan berlaku dalam agama kita selama mana ia tidak mukhalafah asy-syariah ataupun mukhalafah asy-syar'i, menyalahi syarak. Ustaz, dapat pahala sedekah juga orang Islam dalam bidang tugas dia. Bisa kita kata bombo ke, dapat pahala ke sedekah. Kalau kita kiaskan dengan apa yang disebut Nabi ni, maknanya setiap kebaikan yang dia buat itu diberi pahala sedekah. Dapat kan? Cuma dia tidak serupa dengan sedekah. Duit tu tidak sama lah darjah dia. Tapi konsep dia sama. Jadi dia nak cerita tadi bagaimana doktor, ya, misi apa gitu-gitu ni. Boleh. Dalam bidang tugas dia tu. Tapi dapat pahala sedekah juga kok. Boleh. InsyaAllah. Tapi dia tidak sama derajatnya dengan kita bersedekah dengan waringgit, dengan harta. Kita nak cerita di sini saat ini bagaimana di dalam Islam ini ulama membahagikan perbezaan-perbezaan yang berlaku di kalangan kita ini. Dia kata boleh berlaku dengan dua kekhilafan. Yang pertama disebut sebagai khilafut tanawwu', dan yang kedua khilafut tadad. Ada khilafut tanawwu' ini diharuskan dan dibenarkan dalam Islam kerana dia tidak menyalahi syarak. Ada khilafut tadad, yang kedua itu diharamkan dalam Islam. Perselisihan yang membawa kepada persengketaan, perbalahan, dan membawa kepada pembunuhan
peperangan dan sebagainya. Jadi Nabi kita sebut di sini bahawa umpama kita kehidupan orang yang beriman itu seumpama satu tubuh badan lah. Maknanya kalau kita tengok dalam tubuh badan kita pun kita tidak dapat lari daripada berlakunya perselisih tubuh badan kita sendiri. Yang perumpamaan yang disebut oleh orang tua-tua dulu, bagaimana yang disebut ini kali dah tahu pasal buku lidah lagi tergigit apa dia dah ada pepatah peribahasa apa tak ingat lah. Lidah kita tu pun boleh gigit. Siapa gigit? Gigit kita sendiri. Tidak. Gigit kita sendiri, gigit lidah kita sendiri. Jadi pada waktu tu hak sakit, hak lukanya lidah kita, ataupun hak sakit, hak lukanya apa nama ni, bibir mulut kita. Tidak. Siapa hak gigit. Adakah kita sebagai tuan kita ni sebagai bos lah, marah kau gigit lidah kita, gigit mulut kita, dicabut selalu, kerak buat gigi tak ada, terletak badan orang gigi kita juga buat tengah kosi lah. Jadi persoalan juga ada kepada waktu yang sama, tangan kita pula pergi cari duri, kau pergi cari nyolek gigi kau cocok pula pak lupa tadi. Adakah gitu? Tak. Neraya pun Nabi kita buat perumpamaan tu tinggi dalam. Tapi apa yang dia buat oleh jari jemari kita, tangan kita, dia ambil ubat lesen. Lesen. Mulut pun kata sakit. Tapi nak makan nasi pun payah tahu. Disebabkan berlakunya perselisihan di antara giginya dia. Jadi begitulah perumpamaan kita dalam kehidupan. Maknanya kalau kita dengan bini kita kebal, jangan kaya nak tahu gitu. Cabut selalu. Cabut selalu. Kita mana dia orang lain pula tengok dia duduk berselisih tu, jangan pula dia ambil juru pergi cocok pula, pergi cari ubat lesen supaya jari tadi, jari tu beli ubat ke apa Bonzella ke oral aid tu apa ke, dia ambil lesen mulut. Dia tak pula jari kata nak balas sangat aku cocok pula sikit tu je aku sakit sisi tak makan nasi ke dah. Gitu supaya kita kata ada orang balas suami isteri apa ni gegok dalam rumah tu bersoal jawab ketika lidah tiba-tiba api mah kabak tu lelaki juga betul gelak, takut kau gelak. Si isteri ni takut kau gelak, dia masa ceroh sedap lah, lekung balah kata tak takut kau satu tiba-tiba mampu api kabak tu lelaki pada muka takut lah, memerlukan orang lain juga. Tu gelak atas dunia, kalau gelak di akhirat lagilah kita memerlukan kepada pertolongan dan bantuan orang lain. Jadi begitulah kita kata Nabi kita sebut perumpamaan ni sangat tinggi dalam kepada kita bahawa di situ kena ada kasih sayang, kena ada tasamuh, tolak ansur, tak boleh orang panggil gopoh, tak boleh panah barat dan sebagainya, kena fikir panjang semua sekali. Dan itu kehidupan kita sebagai seorang beriman tidak dapat kita saling memerlukan. Seumpama tangan tadi, mulut tadi, lidah tadi, gigi tadi, semuanya saling memerlukan di antara satu sama lain. Dan anggota-anggota lain pula beri ubah kepada merawat dia sehingga luka tadi sembuh molek. Kita kata kau duk sakit semua bila-bila menyebabkan kita pun susah. Itulah kehidupan kita. Saya perlu kepada kasih sayang saya supaya kukuhnya hubungan sesama kita dalam masyarakat. Kemudian istilah hadis sulama. Perkataan sulama itu maknanya sendi, iaitu seluruh anggota pada tubuh seorang manusia dan semua sendi-sendinya disebut sebagai sulama. Terdapat 360 sendi, sama banyak dengan hari dalam setahun. 360 sendi kesemuanya
pada tubuh manusia sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada dalam hadis riwayat Muslim. Ada dalil dia ni. Khuliqal insanu ala sittina wa salasumi'atin mifsalin fa fi kulli mifsalin sadaqatun. Maksudnya manusia telah dicipta dengan mempunyai 360 sendi. Pada setiap sendi ada sedekahnya. Kita ni, tubuh kita ni semua ada sendi-sendi. Ada sendi belakang. Apa ni, Nabi rayat dia. Siap-siap dia rayat mana kita ada 360 sendi pada tubuh kita. Tak payah kira lah. Okey, balik dia kira. So, 2, 3, 4 tak suruh dia. Cukup tinggal dengan bulan tak cukup. Ya. Kemudian ta'dilu baina sunaini. Perkataan ta'dilu baina sunaini iaitu berlaku adil di antara dua orang. Maksudnya menghukum dengan adil ke atas dua orang yang bertelingkuh. Sebab tadi lah. Andainya kalau ada orang yang bertelingkuh, kita lah orang yang mula-mula menjadi pendamai. Bukan penyocok. Dia cocok, dia bakar, dia pong. Orang zaman ni kata ada. Dia pong. Pong. Siapa tempat, siapa pecah, tak payah. Tiu api kemarahan, siapa terbakar, siapa balok, siapa tertegur. Tak boleh. Kita sungguh jadi sedekah, maka di situ kita berperanan supaya kita jadi pendamai. Dan kita akan belajar lepas ni. Sehingga hukum waktu tu, kalau kita buat lolok di antara dua tu pun dia jadi sunnah. Buat lolok sunnah, bohong, melawak sunnah. Sehingga mendamai kita boleh buat lolok. Dan buat lolok tak ada buat lolok sunnah. Gitu. Dan sebenarnya apa tu, besar dosa orang yang balas ni. Dalam satu hadis Nabi kita sebut, tu'radul a'mal 'ala Allahi yaumul itsnain wal khamis wa yaghfiru likulli muslim la yushriku billah syai'an illa rajulun kanat bainahu wa bain akhihi shahna fa yaqulu Allahu da'wa hadaini hatta yusliha. Akhrajahu Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut akan dibentangkan amalan kita kepada Allah SWT ni setiap hari Isnin dan Khamis. Malaikat bentangkan amalan setiap hamba kita ni setiap hari Isnin, hari Khamis. Maka fa yaghfiru likulli muslim. Lalu Allah Ta'ala akan mengampunkan setiap orang Islam tadi yang mana la yusyriku billahi syai'a, yang dia tidak mensyirikkan dengan Allah Ta'ala itu dengan sesuatu. Illa rajulun, malaikat seorang lelaki, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali ada seorang lelaki yang mana dia di antara saudara saya ni ada perselisihan bala. Fayaqulullahu, maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, da'u hazaini hatta yasha. Allah Ta'ala kata, biarlah dua orang ni sehingga dia baik. Maknanya dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Itu besarnya apa tu kesalahan dosa orang yang berbalah kedua orang sehingga dia tidak baik, sehingga Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosanya. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi, yakni membantu seorang lelaki untuk menaiki ke atas binatang tunggangannya. Iaitu semakna dengan binatang tunggangan ini ialah kapal. Walaupun dalam kitab ni sebut dabbah tu binatang, maka kita boleh kiyah di situ kapal, boleh kiyah di situ kereta, dan setiap pengangkutan yang digunakan sebagai alat pengangkutan. Janganlah pula kita bila Nabi kata kita tolong orang tu atas menaik kenderaan naik binatang dia, maka tak payah tolong naik kapal, tak payah tolong naik kereta, naik basikal, supaya kenderaannya dapat. Di antara maknanya juga ialah membantu apa yang dibawanya, sama ada dengan tangannya atau di belakang badannya. Kita tolong bawa bagai-bagai dia semua sekali tu dah. Tolong letak atas kenderaan sana. Tolong bawa menyenangkan dia, semua itu juga termasuk dalam sedekah yang disebutkan oleh Nabi kita. Fatahmiluhu 'alaiha,
iaitu mengangkat barangnya yakni ke atas tunggangan itu. Kita tolong angkat barang naik atas tunggangan dia, yakni naik atas kereta dan sebagainya. Maksudnya mengangkatnya atau membantunya naik ke atas tunggangannya atau memperbaikinya. Maknanya kalau nak naik kereta tu, kita tolong buka pintu kereta ke isteri kita sedekah, tolong buka pintu kereta ke bini kita sedekah, ke anak-anak kita, ke orang lain pun tak. Nampak remeh dah, tak nampak hina, tolong buka pintu kereta tapi dia sedekah. Tapi tak payah akak dah, dia mungkin dia boleh naik sendiri ke tak. Tapi maknanya memudahkan dia. Kalau ada dia bawa nak pergi jalan mana dia boleh bagai buka bonet tu, buka bonet kereta orang. Kalau akak ambil bubuh bonet kereta, dia tolong kita, kita tolong dia. Semua tu sedekah. Maknanya comel kan. Hubungan kita tu dalam agama kita. Saling tolong menolong. Ta'awun. Dia kita baca tadi wa ta'awanu ada di birri wa taqwa. Bertolong menolong dalam perkara kebaikan dan takwa. Walaupun benda terkecil. Tolong buka pintu kereta, tolong tutup pintu kereta, tolong tutup molek lah biar dia masuk. Ni tak ada masuk ke katung pintu tu, gong tutup kepit lagi. Dah, makan lah boleh. Contohnya. Gitu sekali Islam mengajar kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Bikulli khatwatin, setiap langkah. Itu maksud bikulli khatwatin, setiap langkah. Wa tumitul adha. Perkataan wa tumitul adha iaitu mengalihkan benda-benda yang menyakitkan dari jalan. Tumitul adha, mengalihkan benda-benda yang menyakitkan dari jalan. Iaitu setiap benda yang menyakitkan orang yang lalu lalang, sama ada duri, batu atau kotoran. Juga atau apa nama ni, pelepuhnya lah ni. Kampung kita banyak musim perang ini pelepuhnya jatuh kalau berhenti kita akak kual, akak tepi. Kadang-kadang kita pakai litah bijak kita lepek uek, lepek uek kata apa ni, pelepuhnya atas jalan tu pakai lepek situ je ada acu lepuh lalu seorang buat lah. Jadi termasuk di sini juga kita kata orang yang buat bongo-bongo tu kena beringat bongo atas jalan. Waktu mitul adha anit tarmi, bongo tak menasabah. Membahayakan orang. Tinggi teladuk, siapa kau rapat kena gedekung body kereta bau betul. Ataupun motor lalu siapa terpatah oleh motor. Tak boleh. Dari situ dia masuk dalam menyusahkan dan menghalalkan lalu lintas. Sebab ada orang ni mana dia buat bongo menyusahkan orang, malah kan jadi kata. Jadi kata bongo tu buat. Jadi masalah. Sebenarnya penunggang itu sendiri kena berhemah lah. Anak-anak muda kita ni dia biasa dia magi nak kampung lah. Bahaya kau orang sebab tu. Orang tak bongo. Sebenarnya tak bongo tu bahaya pula kau orang tu wajib-wajib pula. Wajib-wajib kau tak jalan naik motor kedekung lompat atas tu. Dia tak lepo ke apa. Kalau ya, kalau hak jaket buat tu comel dia buat. Payah dia lepo tepi kan. Dia lepo. Tapi orang kampung kena buat kadang-kadang niat dia nak suruh orang rumah belum pensiun. Tak boleh otomatis azan anit tariq. Gitu. Jadi kita seterusnya kita tengok fiqh dan petunjuk hadis. Fiqh dan petunjuk hadis. Fiqh ni maksudnya fiqhul hadis. Artinya bagaimana kita nak faham hadis. Al-fiqhu bermakna al-fahmu. Dalam hadis Nabi disebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala nak kepada dia jadi baik, Allah Taala beri faham kepada agama. Faqih yafqahu, faham maknanya. Yufaqihu, memberi faham. Al-fiqhu makna memahami, fiqhul hadis memahami hadis. Waktu apa ni Imam Hanafi dia tulis kitab Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Akbar, fiqh yang besar. Kita ingat kalau tengok ke kulit kitab tu, kita duduk agak dalam tu dia kecek tentang bab apa ni fiqh, bab ibadat apa duk. Rupanya dalam bicara bab akidah. Bab akidah. Nama kitab tu Al-Fiqhul Akbar. Kulit itu.
isi dada dia buat akidah, buat tauhid. Hati iman Hanafi. Okey, Allah dalam apa ni? Kudrat ilahiyah dalam penciptaan tulang temulan manusia dan sendi-sendinya. Allah telah mencipta manusia sebaik-baik kejadian. Kita ni tak ada lah. Apa? Allah Ta'ala cipta kita sebaik-baik kejadian. Ahsani taqwim, dalam Quran sebut sebaik-baik ciptaan kejadian dia bentuk. Tak ada lah apa ada comelnya. Kita ni manusia kalau berbanding dengan makhluk-makhluk lain. No. Tidak kita banding dengan lembu, mana comel kita. Tidak banding dengan kambing, mana comel. Tak. Comel benda tu pun comel lagi kita. Kan? Comel kita ni. Allah telah menciptakan segala anggota dan sendi-sendinya pada kemuncak penciptaan yang tiada tandingannya, tiada tandingnya, dan dalam tertib yang amat sempurna. Tak ada orang boleh buat. Tak dengan geruk jari, tak ada orang boleh buat. Kehebatan Allah SWT dengan tersusunnya jari kita, ada panjang, ada pendek, ada gemuk, ada kurus. Ini apa kehebatan Allah Ta'ala. Allah meminta manusia itu agar melihat setiap keluk dan lekuk yang terdapat pada tubuh badannya dan memikirkan dengan sedalam-dalamnya akan kejadian panca indera dan tulang temulannya, jaringan-jaringan daging dan sel-sel darahnya. Untuk apa? Agar mereka mengenali akan tanda-tanda Maha Pencipta yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak lain tidak bukan supaya kita ni kembali kepada mengenali Allah Ta'ala. Sebab itu dalam pembelajaran ilmu kalam dan sebagainya sebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Apa dia kenal diri dia, maka dia akan kenal Tuhan dia. Tengok diri kita, tengok jari pun sudah cukup dah Tuhan kita semua dah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat. Iaitu dalam alam yang terbentang luas itu dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Surah Fussilat ayat 53. Ceritanya Allah Ta'ala akan tunjuk kepada kita kebesaran dia, kehebatan dia, tanda-tanda dia di seluruh pelosok, bahkan wafi anfusnya dan dalam diri mereka sendiri. Dari kita sendiri pun ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Ta'ala tanya, maksudnya dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapakah kamu tidak mahu melihat serta memikirkan, iaitu dalil-dalil dan bukti keesaan dan kekuasaan Allah. Surah Az-Zariyat ayat 21. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita tengok, suruh kita fikir, suruh kita lihat dengan sedalam-dalamnya pada diri kita sendiri. Di situ ada dalil kewujudan Allah Ta'ala, ada dalil kehebatan Allah SWT. Orang Arab dia bercakap dengan sama-sama dia, waktu orang Badui tanya mana dalil Allah Ta'ala ada, dia kecek bodoh-bodoh je sama dia kata al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir. Tu kata-kata orang Arab sahut tu. Dia kata gitu, al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir. Maksud apa? Maksudnya dahai buta itu menunjukkan adanya unta depan. Mudah dia balas. Ada Badui tanya mana ada Tuhan? Kamu tunjuk agak atau orang beriman. Dia kata al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir. Mu tengok tahi unta, maknanya depan adalah unta. Kan topok. Macam kita kata kita pergi dalam hutan lah, kita tengok tahi gajah, topok mesti ada gajah. Tengok tapak gemah mesti ada gemah. Begitulah bumi luah ni, alam luah ni, apa ni lautannya, bintangnya, apa ni mataharinya, bulan dan sebagainya. Itulah tanda-tanda Allah Ta'ala wujud. Itulah kesan-kesan menunjukkan bahawa Allah Ta'ala wujud. Orang Arab kata al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir. Jadi bagaimana kalau buta satu tu kita boleh tahu tahan dia tak ada buta dengan langit besar,
bumi besar, dia tahu besar mesti ada Tuhan, ada pemilik dia, ada cukup gitu. Jadi dengan kita dia percaya bahawa Allah Ta'ala ini wujud. Nabi SAW telah mengkhususkan sebutan as-sulamiyat, yakni sendi-sendi terdapat pada tapak tangan, jari jemari tangan dan kaki, lantaran ketertiban dan keindahan susunannya berciri dengan ciri keanjalan, boleh dilentuk dan diluruskan serta saling serupa, yakni seperti kedua-dua tapak boleh ditemukan dalam keadaan jari jemari bersilangan antara satu sama lain, boleh buat begitu sama dah, semua sekali tu. Boleh gerak, boleh kita pelagak sama panjang, sama pendek. Ya kata, kalau kita buat sendiri ada pendek, ada panjang, ada besar, ada kecil, ada aku. Tapi Allah Ta'ala buat, boleh, bukan seorang, berjuta-juta manusia. Oleh sebab itu, Allah memberi amaran kepada orang kafir dan orang yang ingkar bahawa Allah berkuasa akan menjadikan jari jemari mereka tidak mempunyai ciri-ciri sedemikian sebagaimana firman-Nya, bala qadirina ala an nusawwiya banana, maksudnya bukan demikian, sebenarnya kami berkuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Surah Al-Qiyamah ayat 9. Kalau Allah Ta'ala nak buat jerepek belakang, boleh tak sikit belah ni dah jerepek. Adakah Allah Ta'ala buat manusia yang lahir gitu jari dia, supaya jari itik boleh, supaya kaki itik. Iaitu Allah berkuasa menjadikan jari jemari kedua tangan dan kakinya sama rata dan melekat antara satu dengan yang lain seperti tapak kaki unta dan keledai. Justru tidak mungkin ia boleh mengerjakan sesuatu dengannya sebagaimana sekiranya jari jemarinya itu terpisah-pisah dan mempunyai sendi-sendi yang membolehkannya melakukan berbagai kerja dan kemahiran. Payah nak buat. Dia jerepek kata dia nak buat payah. Tapi Tuhan boleh buat, boleh. Tapi Tuhan buat boleh. Terpisah jari-jari tersebut. Seorang mekanik dari barat yang bekerja di kilang membuat anggota palsu. Ada di cerita ni. Seorang mekanik barat buat anggota palsu, telah beriman dengan kekuasaan Allah. Biar kembali kepada kesedaran agama dan beriman dengan keberadaan Allah setelah pada suatu hari dia duduk memperlihatkan telapak tangan anaknya yang masih kecil. Dia membandingkan antara ciptaan Allah dengan penemuan yang telah dihasilkan oleh kepandaian manusia dalam menciptakan jari jemari. Dia melihat perbezaan yang sangat besar antara hasil ciptaannya dengan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Orang hari ni dia pencipta macam-macam. Hatta orang pun dia buat lah ni. Orang dia buat dengan silikon dan sebagainya kan. Dia buat tapi tidak serupa. Siapa boleh gadget dia buat macam-macam lah, dia set semua percakapan, pendengaran boleh, tapi tidak sama dengan penciptaan Allah SWT. Walaupun manusia boleh reka jari, boleh reka tangan, boleh reka kaki palsu dan sebagainya. Sehingga seorang mekanik arak ni dia banding biasa dengan hak dia buat dengan jari hak ada pada anak kecil dia tu sangat jauh biasa, dia sangat unik. Apa yang ada pada anak dia menyebabkan dia beriman kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya kita ni cukup dengan apa yang ada pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu tak boleh kamu tengok, berhati, memang sedar bahawa situ dah tanda Allah Ta'ala ini Maha Kuasa, Maha Hebat ada pada diri kita. Apabila kita sedar situ, akan lahirlah di hati kita untuk taat kepada Ta'ala, untuk ikut kata dia, untuk pergi masjid dia, untuk baca Quran dia, untuk buat kebaikan dan sebagainya. Tidak selesai situ. Dia kata orang pergi mai pakai senyap di rumah, mayat dak, puasa dak, baca Quran dak, pergi sujud dak. Apabila dia sedar, dia naklah bersyukur kepada Allah SWT. Syukur atas nikmat Allah Ta'ala beri, kurnia yang Allah Ta'ala beri, kelebihan-kelebihan, anggota-anggota yang sangat sempurna, sangat comel yang Allah Ta'ala beri kepada kita tu. Dia akan zahirkan kesyukuran kepada penciptanya, iaitu Allah SWT. Gitu maknanya dah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu Allah alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم
zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.